Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke majlis kenang-kenangan persaraan Puan Nur Farizatul Azna binti Syuib dan Puan Nur Lela binti Abu Kasim. Bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, semoga majlis akan diberkati. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Zuhdi. Majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurlah rahmat dan rahimu ke atas majlis persaraan yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid, kami memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Allahumma zubna ya Rabbi fahman nabi wa yusal mursalin wal malaikati muqarrabin fi afati rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zuhdi di atas bacaan doa sebentar tadi. Tiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itu adat, itulah lumrah kehidupan. Begitulah rentetan perjalanan. Pergi ke kedai beli selasih, sayang saudara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Untuk makluman semua, majlis pada hari ini dijalankan secara santai sahaja oleh unit bimbingan dan kaunseling. Majlis rasmi telah pun diadakan oleh Badan Kebajikan Guru dan Kaki Tangan SK Jalan 6 dengan jayanya. Bersempena dengan norma baharu, rakaman ini diadakan hanya untuk meraihkan dua insan yang kita sayangi, iaitu Puan Nur Farizatul Azna dan Puan Nur Lela. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Guru Besar SK Jalan 6 Puan Zahra binti Saleh. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Zahra binti Saleh, Guru Besar SK Jalan 6, ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat bersara kepada Puan Azna dan Puan Lela pada hari ini 1 Disember 2021. Sepanjang berada di SK Jalan 6 ini, sudah pastilah mereka banyak jasa yang telah dicurahkan, terutamanya kepada tim hijau. Amat sukar untuk mencari ganti guru-guru yang berwibawa seperti ini. Namun begitu, saya berharap mereka dapat bersara dengan lebih tenang dan gembira di samping keluarga. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas segala jasa dan budi baik Puan Lela dan Puan Azna sepanjang mereka berkhidmat di SK Jalan 6. Semoga hari ini menjadi kenangan terindah untuk mereka. Kita ini sebagai guru, ya, sekali kita bergelar guru, perkataan kita jadi ingatan, kelakuan kita jadi ikutan, amalan kita jadi panduan, jasa kita jadi kenangan. Selamat bersara Puan Lela, Puan Azna. Saya mengambil kesempatan untuk meminta maaf salah dan silap jika ada sebarang kesilapan mewakili guru-guru SK Jalan 6. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekian. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Guru Besar di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, tibalah masanya kita mendengar ucapan daripada insan yang kita raikan, iaitu Puan Nur Farizatul Azna binti Syuib. Majlis mempersilakan. Terima kasih Puan Pengacara Majlis.
adik Mariam Jamila. Okey. Yang berusaha Puan Guru Besar SK Jalan 6 Puan Zaharah binti Saleh, Puan Lasminah binti Simon selaku GPK Core Curriculum, Puan Noraskin binti Jupri selaku GPK Petang, rakan saya Cikgu Amri, Cikgu Samsida dan sahabat baik saya lah yang akan bersara bersama saya, Puan Nolila Abu Kasim. Begitu juga dengan adik-adik yang berada di sini bersama saya melaksanakan program yang comel ni saya rasa yang dirancang. Ini program ni santai-santai santai-santai hasil pakatan pakatan dan rancangan dari unit bimbingan dan kaunseling sendiri jadi terima kasih saya ucapkan kepada adik saya Cikgu Amri kerana sudi membuat majlis, walaupun majlis yang agak ringkas, comel, tapi katanya sebagai penghargaan dari unit bimbingan dan kaunseling. Maklumlah kakak ni dah berapa tahun kan bersama susah senang bersama dengan Cikgu Amri, Cikgu Samsida, jadi dah rasalah pahit maung, gembira, suka duka dan tak juga lupakan pada sahabat saya Puan Nolela, walaupun dia bukan guru kaunseling tetapi sentiasa bersama saya untuk membantu kerja-kerja dalam melaksanakan kerja-kerja dari unit bimbingan dan kaunseling lah. Jadi sebab kami dalam kumpulan yang agak kecil dan ada beberapa program yang terpaksa minta bantuan, jadi beliau sentiasa menghulurkan bantuan jadi berbesar hatilah pihak unit bimbingan dan kaunseling nak raikan kami berdua. Terima kasih jadi sebelum tu saya juga mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru besar selaku ketua pentadbir di sekolah ini, Puan Zaharah, sentiasa memberi sokongan padu pada setiap aktiviti yang dijalankan oleh unit bimbingan dan kaunseling sehingga saya menamatkan perkhidmatan ni beliau tak jemu-jemu sentiasa memberi sokongan moral dan macam-macam lagi cadangan untuk memperkukuhkan lagi aktiviti dan perancangan dari unit bimbingan dan kaunseling. Baik, saya mengambil keputusan untuk bersara lebih awal kerana saya memikirkan saya ingin memberi tumpuan untuk diri saya sendiri bersama keluarga saya kerana inilah masa saya nak reward diri saya sendiri kerana bagi saya kita bekerja, kita tak perlu mengharapkan sesuatu untuk direwardkan. Kita bekerja seikhlas mungkin kerana biar orang yang memikirkan bagaimana hasil kerja kita tanpa kita mengharapkan apa-apa ganjaran. Jadi itu dah berlalu. Jadi apabila kita mengambil keputusan untuk bersara lebih awal, jadi inilah peluang inilah peluang untuk kita bersantai-santai seperti saya kata tadi, reward untuk diri sendiri jadi saya rasa juga bahawa tiba masanya saya beredar mengundurkan diri kerana saya yakin sahabat saya Cikgu Amri dan Cikgu Samsida boleh mampu meneruskan tanggungjawab di unit bimbingan dan kaunseling ni dengan lebih cemerlang meneruskan kecemerlangan mereka jadi saya rasa senang hatilah jadi bila kita nak bersara tak ada apa lagi rasa
terkilan, ya. Ada apa-apa yang tak tercapai, ya. Sebab kita tengok berbagai-bagai kekangan, ya, yang akan datang terus datang. Jadi pihak unit bimbingan dan kaunseling perlu, ya, menyediakan berbagai-bagai persediaan, ya, untuk menangani pelbagai kerenah, ya, dan permasalahan masa kini. Jadi saya yakin Cikgu Amri mampu, ya, mengetahui Cikgu Samsidah, ya, nama Cikgu Samsidah dengan dibantu Cikgu Samsidah, saya harap mampu menyelesaikan, kerana beliau ni seorang guru yang baru dan mempunyai idea yang baru, ya, berbanding generasi kami yang agak lama. Dan walaupun baru, tetapi kita terima. Jangan perlu ada rasa ego. Kita terima idea dia, kita sokong kerja dia, kita sokong apa sahaja yang dia perlukan, kerana dia dah buat satu pembaharuan, satu kejayaan untuk kita bersama. So tak ada isu, ya. Tak ada isu kita rasa ego, ya, sebagai senior, sebagai ketua mungkin, ya, kita rasa ego kerana orang-orang muda ni banyak idea yang lebih baik. Jadi saya sangat happy lah bersara dengan hati yang tenang. Akhir sekali, sebelum saya mengundurkan diri, saya memohon jutaan kemaafan, ya, kepada pihak pentadbiran, ya, terutama Puan Guru Besar, ya, penolong kanan, rakan-rakan sekerja, murid-murid, ya, kalau yang dapat menyaksikan siaran ini, dan juga ibu bapa, ya, para ibu bapa yang berada di luar sana, saya mohon kemaafan jika terdapat kesalahan, ya, yang mungkin saya tak sengajakan, ya, kerana pada saya bidang kaunseling ini amat sukar difahami, ya, oleh setengah-setengah pihak. Kami buat yang terbaik, ya, yang terbaik, yang termampu dan mengikut landasan yang ditetapkan, ya. Itu yang mampu saya lakukan. Jadi lebih kurang kita minta halal dan kemaafan saya pohonkan kepada semua pihak. Jadi sehingga mungkin di akan datang kita akan bertemu di mana-mana, ya, bertemu di mana-mana. InsyaAllah bolehlah kita bermesra sebentar, ya, berbual-bual, dan jangan lupa, ya, tegurlah saya kalau saya tak perasan. Jadi saya harap kita akan berjumpa di lain masa dan di tempat lain, ya. Okey, terima kasih semua pihak yang bersusah payah, dan saya harap kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Puan Farizatul Azna di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, insan kedua yang kita raikan pada hari ini iaitu Puan Nurlela binti Abu Kasim. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Nurlela. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Zahra binti Saleh, Guru Besar SK Jalan 6, Barisan Pentadbir, Ketua Panitia semua, seterusnya guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, tibalah masanya pada hari ini, hari yang saya tunggu-tunggu, iaitu majlis persaraan saya setelah 34 tahun saya berkhidmat dalam bidang pendidikan ini. Ada yang bertanya kenapa saya bersara begitu awal. Sebenarnya tidaklah awal. Tarikh jangka masa 34 tahun itu adalah terlalu lama bagi saya, ataupun telah cukup masanya untuk memberi laluan kepada generasi muda pula. Baiklah, sepanjang saya berkhidmat di sekolah ini, iaitu selama 13 tahun, macam-macam pengalaman
pahit manis yang saya timba. Tapi pengalaman yang pahit tu kita tinggalkan di tepi pagar saja semasa kita melangkah keluar nanti, dan pengalaman yang manis-manis dia kita simpan sebagai kenang-kenangan. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru Besar, kepada pentadbir, seterusnya kepada warga sekolah SK Jalan 6 atas kerjasama dan momen-momen indah yang diberi selama saya berada di sini, iaitu 13 tahun. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap sepanjang saya berkhidmat di sekolah ini. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Baiklah, seterusnya saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua warga sekolah SK Jalan 6. Bekerjalah rajin-rajin, bekerjalah bersungguh-sungguh dan ikhlaskan hati mendidik anak-anak murid kita sehingga berjaya. Jika ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Nurlela di atas ucapan yang indah sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata buat kenang-kenangan kepada Puan Nur Farizatul Azna dan juga Puan Nurlela. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, majlis ini hanyalah majlis santai-santai anjuran unit bimbingan dan kaunseling. Maka penyampaian cenderamata ini juga hanyalah sebagai tanda kenang-kenangan secara peribadi daripada pihak yang terlibat dalam majlis ini. Hadirin-hadirat sekalian, kita telah sampai ke penghujung majlis. Kuning emas masaknya pagi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi tuan jadi kenangan. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar, rakan yang kita raikan, guru-guru sekalian serta para penonton. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Farizatul Azna dan Puan Nurlela kerana sudi bersama kita dalam majlis pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua hadirin dan tetamu yang sudi bersama-sama kita meraikan insan yang kita sayangi. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa Bali. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bertemu kembali. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dilahirkan pada 6 November 1964 di Bagan Datuk Perak, di salah sebuah kampung di Bagan Datuk Perak. Saya merupakan anak bongsu dari 4 orang adik-beradik, 3 perempuan dan seorang lelaki. Kemudian saya mula bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tanah Lalang, Bagan Datuk Perak, sehingga darjah 6, dan saya meneruskan sekolah menengah saya di Sekolah Menengah K. Juari sehingga tingkatan 5. Selepas tu saya ditawarkan untuk meneruskan pengajian saya ke UiTM Shah Alam dalam bidang diploma penilaian harta selama 3 tahun, dan saya menamatkan pengajian pada tahun 1985. Saya sebenarnya minat bidang korporat, itu
Itu sebab saya melanjutkan pelajaran saya di bidang tersebut. Walau bagaimanapun, setelah beberapa tahun baru saya dimaklumkan oleh ibu saya bahawa arwah ayah saya dulu menginginkan saya, berharap sangat saya menjadi seorang guru. Jadi disitulah mulanya tercetus penceburan saya di bidang keguruan. Sebenarnya ayah saya tu seorang guru. Datuk dan nenek saya pun, keluarga saya banyak, memang terdiri dari guru-guru, ya. Jadi saya pun tak tahulah kenapa ayah saya memilih saya di kalangan 4 orang adik-beradik ni. Memang dia menurut ibu saya lah, arwah sangat memberatkan saya untuk menjadi seorang guru. Apa yang saya boleh ingat semasa ayah saya menjadi guru, mungkinlah ciri-ciri itu ada pada diri saya, di mana beliau sering membawa saya ke rumah orang-orang kampung, masa tu beliau berkhidmat di kampung, ke rumah orang-orang kampung, berkenal mesra dengan orang-orang kampung, mendekati masalah orang-orang kampung. Jadi di situ saya mula memahami masalah kehidupan orang-orang yang tidak berkemampuan, di mana kalau kita tak pernah memikirkan, kalau saya sendiri ikutkan latar belakang saya dikatakan saya tak pernah susah lah, hidup susah. Tapi bila saya mengikut arwah ayah saya, betul-betul melihat depan mata saya bagaimana kesusahan yang dialami oleh anak-anak muridnya. Jadi mungkin disebabkan itu beliau memilih saya untuk meneruskan impiannya. Jadi saya sendiri akui kesan yang amat besar dalam diri saya, dan saya bila dinyatakan oleh ibu saya pun berfikir semasak-masaknya, dan saya sendiri aku jiwa itu memang wujud dalam diri saya, dan saya telah bersetuju. Dan yang lucunya, ibu saya yang mengisi borang kemasukan maktab perguruan pada tu, ibu saya ni excited sangat diisi, dan alhamdulillah saya diterima untuk temuduga secara bertulis. Mula-mula dulu secara bertulis, dan saya nampak bidang perguruan ini amat maknanya memudahkan kehidupan saya. Saya dengan mudah terpilih, walaupun apa yang saya tahu, rakan-rakan saya kadang-kadang 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali memohon pun susah nak dapat untuk ujian bertulis, apatah lagi ujian lisan. Jadi saya memohon, permohonan saya kali pertama terus diterima untuk menduduki ujian bertulis, seterusnya ujian lisan, dan saya juga berkata di dalam hati saya, mungkin inilah bidang yang Allah tentukan untuk saya. Jadi mudah dalam ujian lisan tu pun sendiri saya rasa sangat nak katakan terkejut pun tidak, tapi agak terperanjat sedikit, di mana orang yang menginterview saya tu seolah-olah excited sangat, memberi saya cadangan nak ditempatkan ke sini ke sana, seolah-olah dia memang nak bagi saya. Jadi saya kata, begini ke, sedangkan orang nak dapat pun susah. Tapi saya tak tahu apa yang dia nampak pada ciri-ciri yang saya ada pada ketika itu, saya tak nampak lah. Jadi alhamdulillah saya terus menerima tawaran untuk meneruskan pengajian ke bidang perguruan, iaitu Maktab Perguruan Seri Kota. Masa tu saya dah ada anak 2 dah. Dah ada anak 2, saya masuk ke bidang asas perguruan. Alhamdulillah sepanjang di Maktab Perguruan pun amat mudah perjalanan saya belajar, di mana pensyarah ada yang hampir sebaya dengan saya pun sangat suportif, menyokong saya, banyak memudahkan perjalanan pembelajaran saya di bidang perguruan. Kalau ditengokkan orang masuk bujang lepas SPM semua muda-muda, tetapi saya dengan anak 2
Tapi saya mudah, alhamdulillah, memang sangat-sangat mudah. Itu saya kata bidang perguruan ni memberi ruang yang sangat mudah untuk saya. Jadi saya mula ditempatkan berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling, merupakan sekolah pertama saya. Penempatan pun agak mudah. Allah telah permudahkan saya, di mana sekolah tu bersebelahan dengan rumah saya, sebelah pagar betul. Jadi saya berkhidmat di situ, dan apabila saya mula berkhidmat, saya mula menyedari sebenarnya ada lagi yang belum lagi melepasi tahap kepuasan saya dalam bidang perguruan. Kerana pada masa tu saya mengajar murid tahun 1 masa tu. Mengajar murid tahun 1. Saya cuba juga sebagai pelatih baru, saya cuba, dan apabila saya fikirkan balik, saya perlu buat sesuatu, di mana saya tiba-tiba selepas beberapa tahun saja, dalam 1 tahun lebih, saya ditawarkan untuk kursus di bidang kaunseling. Jadi bila sampai saya ditawarkan kursus di bidang kaunseling tu, saya sangat teruja, dan saya rasa inilah yang saya cari. Ya, apa yang terbayang di fikiran saya selama ini di bidang perguruan, saya nampak saya lebih sesuai di bidang kaunseling. Ya. Jadi pada masa tu kaunseling sekolah rendah memang sangat-sangat kurang, ya, tidak dikenali. Jadi di wilayah, ya, masa tu di Kuala Lumpur baru diperkenalkan oleh kaunselor-kaunselor sekolah menengah, ya, di mana mereka telah membuat beberapa program bersama dengan guru-guru sekolah rendah yang berminat, dan saya sangat teruja dan sangat excited dalam kursus itu. Kursus masa tu dibagi dalam seminggu begitu. Dan saya sangat suka hingga saya buat apa yang saya belajar, saya praktiskan di sekolah, dan ianya mendapat galakan dari pihak sekolah. Ya. Saya sangat berterima kasih kepada pentadbir masa tu, guru besar saya, penolong kanan. Mereka sangat memberi sokongan kepada saya yang baru, kerana ianya merupakan satu benda baru, ya, di sekolah rendah. Dan begitu juga dengan guru besar saya. Jadi setiap program yang saya buat, saya mula menyediakan bilik kaunseling, ya, dengan peruntukan. Sebenarnya tak ada peruntukan bilik kaunseling masa tu, tapi guru besar saya, penolong kanan saya dengan baik hati mendapatkan saya sedikit peruntukan, untuk saya membuat sebuah bilik kecil, bilik kaunseling, 1 bay saja masa tu, ya. Jadi orang dah suka kan, dapat sokongan pula. Jadi saya buatlah bilik, saya sediakan. Memang saya rasa cantik lah, ya. Berbekalkan keuangan yang sedikit, saya buat sendirilah. Saya jahit lansir sendiri, saya susun meja sendiri, seorang-seorang diri, ya. Tapi saya tetap seronok kerana pentadbir memberi sokongan yang padu. Seterusnya, saya rasa saya tak cukup lagi di bidang kaunseling ni, sebab kaunselor sekolah menengah, ya, sangat mengambil berat, selalu bertanya, share dengan saya macam-macam lah, dan mereka mengadakan kursus demi kursus, ya, kursus singkat demi kursus, dan saya tak miss. Saya di antara orang yang tak pernah miss. Jadi ada tim saya masa tu di sekolah rendah, di wilayah lebih kurang dalam 10 orang macam tu, di beberapa buah zon, dan kami sangat aktif, ya, kami sangat aktif, dan memang seronoklah bekerja dalam satu kumpulan, sehingga pada satu masa saya pernah diberi kepercayaan, ya, memegang jawatan sebagai Setiausaha Negeri, ya, wilayah persekutuan kaunseling, guru-guru kaunseling sekolah rendah, ya. Kita join dengan sekolah menengah, dan masa tu memang seronok, ya, macam-macam aktiviti yang kita buat.
Dan sehingga saya ditawarkan kursus 14 minggu pucuk dicita ulang mendatang, ya. Saya sangat suka dan teruja sangat. Alhamdulillah 14 minggu tu saya rasa kejap sangat, ya, dengan ilmu yang diberi oleh kakak-kakak, ya, pensyarah-pensyarah dari maktab perguruan, ya. Saya gunakan sepenuhnya untuk memulakan kata orang kehidupan, memulakan kepercayaan di bidang kaunseling. Masa tu dah ramai dah, tim tu dah ramai, dan kami yang pada asalnya 10 orang tu dah jadi senior lah. Jadi adik-adik baru, ya, macam cendawan tumbuh lah sekolah di sana sini, dan kami sangat seronok masa tu, ya, kerana semakin berkembang ilmu di bidang kaunseling, ya. Dan saya suka menyatakan saya dengan berat hati jugalah, ya, pada akhirnya setelah 10 tahun saya berkhidmat di sekolah di wilayah Setuan, saya berpindah ke Selangor, ya, sekolah yang ada sekarang, kerana saya membuat rumah, ya, di Bangi ni, Bandar Baru Bangi. Jadi mulanya memang saya tak nak tukar, saya cuba berulang lah. Tapi agak jauh juga, dalam lebih kurang dalam 25 minit jugalah bawa kereta. Jadi saya rasa tak begitu selesa lah. Saya tak nak terikat dengan masa. Jadi saya ambil keputusan untuk bertukar sekolah, ya. Bertukar sekolah di Bandar Baru Bangi, dan sekolah SK Jalan 6 ni adalah pilihan saya sendiri. Jadi saya mula berkhidmat pada tahun 2005, di sekolah ini. Tetapi saya berpindah bukanlah atas tiket kaunseling, ya. Sebab masa tu kita tak tahu keperluan kaunseling di Hulu Langat, ya. Kerana surat lantikan saya yang di wilayah Persekutuan tu adalah dilantik oleh Jabatan Pendidikan Wilayah. Jadi bila saya kemari, saya tidak terikat lah. Jadi saya masuk sebagai guru biasa, dan di sini saya tengok memanglah kaunselingnya, bilik kaunselingnya, aktiviti kaunselingnya pada masa itu sangat-sangat ketinggalan, ya. Jadi saya tak boleh kata apalah, kita datang tempat orang, jadi kita ikutlah dulu rentak orang, kan. Tetapi akhirnya saya pun tak tahu sendiri pada ketika itu guru besar yang ada pada masa itu telah mengenal pasti yang saya ini memang ada kelayakan dalam bidang kaunseling, dan beliau telah meminta saya untuk membuka atau meneruskan kaunseling di sekolah ini. Saya menyatakan kalau saya dapat sokongan yang padu, saya boleh buat. Tapi kalau saya tak dapat sokongan, saya memang boleh buat, tapi agak masa yang lama lah, ya, yang slow sangat. Tapi beliau berjanji nak tolong saya, dan beliau menyokong saya sepenuhnya. Saya terimalah. Saya terima, dan beliau memaklumkan kepada Jabatan beliau memaklumkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah lah, PPD Hulu Langat masa tu. Okey, untuk permulaan saya tahu itu cara saya. Saya terus bergerak. Saya tak tunggu bajet. Saya terus bergerak dulu, ya, dengan sebuah bilik yang saya dapat adalah sebuah store buruk, ya. Saya dapat store buruk dengan kerusi meja, di mana pihak Kementerian Kesihatan menggunakannya setahun sekali untuk dijadikan klinik. Selepas tu dijadikan store. Jadi sebelah bilik yang kecil saja, satu bay kecil sangat, yang tu saja. Jadi saya kata guna 1 tahun dengan berbanding keperluan saya setiap hari. Jadi kenapa tak saya ambil bilik ni? Jadi kita fikirlah kemudian bagaimana nak menggantikannya. Itu yang saya fikirkan. Jadi pertama, saya bersiap sedia pakaian sukan. Saya ketuk sana, saya ketuk sini. Saya pecah cermin, pecah dinding. Saya buat beberapa kerja yang agak, kata orang, drastik lah di bilik ini. Barulah saya tunjukkan pada guru besar saya.
dan beliau sangat terkejut dan menyatakan apa keperluan yang saya perlu. Jadi bila dah dalam keadaan tu, senanglah saya sebut. Saya perlukan cermin, saya perlukan cat, saya perlukan sofa, saya perlukan beberapa keperluan asas, dan beliau telah meluluskan bajet, bajet untuk saya meneruskan apa perancangan saya, jadi saya rasa berterima kasihlah kerana beliau sangat memberi sokongan, Cuma dia ada juga kata, awak ni dah gear 5. Saya pun gelak jugalah. Jadi saya buat, alhamdulillah saya dapat transformkan bilik klinik pada asalnya sebuah store menjadi sebuah bilik kaunseling. Tapi biasalah, bajet sikit, memang tough sikit lah saya nak kata orang berdikit-dikit, tapi alhamdulillah memang cantik. Dan kami pernah dikunjungi oleh pihak PPD, wakil dari PPD, semua memberi sokongan, semua memuji apa yang saya buat, dan bercadang untuk menjadikan satu sekolah contoh, bilik contoh kepada kaunseling sekolah rendah masa tu di Hulu Langat. Saya lupa nak maklumkan pada saya, di wilayah tu, bilik saya tu pernah dipantau oleh jabatan, dan bilik saya tu, dia bilik-bilik khas, bilik saya tu mendapat markah penuh. Anak kecil lagi, kehadiran Cikgu Amri, masa tu tenaga muda, idea baru, dan saya sangat-sangat terharu, kerana masuk, terutama lelaki pula tu. Kalau tak, dulu saya dengan Cikgu Syamsidah, dua-dua perempuan kan, ni masuk Cikgu Amri, dan satu rahmat pada kami. Dan saya masa tu, walaupun saya dianggap ketua, saya bagi peluang pada dia, orang baru, muda. Saya kata buat sesuatu, saya ikut. So saya tak ada ego kan. Kalau walaupun kita ketua, walaupun kita senior kan, hebat macam mana pun kita kena terima orang lain punya bakat, bakat orang lain, ilmu orang lain. Jangan kita mudah mendabik dada, kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling bagus, kitalah segala-galanya. Tak ada. Setiap orang ada kelebihan masing-masing, dan kita kena tengok kelebihan orang tu. Jangan kita tengok kesalahan saja. Kita support. Jadi alhamdulillah Cikgu Amri memberi peluang pada kami tengok, kami yang lama-lama, tahulah cara lama, klasik, manual lah, tapi dia banyak bagi pendapat, jadi saya ikut, kita share. Mana yang ni kita bantu, dan itu menjadikan saya rasa macam tak rasa penat lah. Dan susah senang memang kami bertiga lah, susah penat, susah senang kami harungi. Sebab bidang kaunseling ni sebenarnya adalah satu bidang yang sukar difahami, sebab tak begitu jelas, tak nampak, tak nyata, perubahan dia tak nampak, dan kadang-kadang ada yang enggan memahami pun ada. Jadi sukar difahami dan enggan difahami, jadi itu dua perkara yang berbeza. Tapi alhamdulillah, kalau ikutkan sekarang, berusaha kita, dia memahami kan. Jadi saya pun dah kata orang di akhir perkhidmatan, alhamdulillah sihat lagi tubuh badan. Jadi saya bersara awal atas kehendak saya sendiri, tanpa tekanan dari mana-mana pihak, dan saya rasa lega sebab rakan saya yang tinggal ni, Cikgu Amri, dia boleh meneruskan perkhidmatan, boleh lagi meneruskan perancangan. Jadi tak ada apa kebimbangan. Jadi saya mengundur diri dan berharap pihak pentadbiran dan rakan-rakan ada yang bagus, sangat-sangat supportif, sangat-sangat memberi galakan, kadang-kadang memujuk kita, kadang-kadang orang tua ni ada juga sentap, memujuk. Memang saya akui, rakan-rakan kita sebenarnya kita tahu di mana siapa rakan kita yang sebenar-benarnya. Jadi saya seronok untuk bersara kan. Jadi saya harap rakan-rakan semua terus memberi sokongan kepada unit bimbingan dan kaunseling. Tak kira siapa pun yang berada dalam ni, berilah sokongan, kerana dengan sokongan kawan-kawan kita rasa aman, kita rasa bahagia. Jadi baik, akhirnya
sebelum saya mengundur diri, ada juga yang saya nak sharekan, bahawa saya akui sejak akhir ni, kebelakangan ni, ramai kawan-kawan yang menyokong, termasuk pihak pentadbiran juga menyokong bimbingan dan kaunseling ni, dan kita bekerja dalam kumpulan, ya. Banyak kenangan indah, kenangan manis. Jadi bilik kaunseling ni pun dah dipenuhi, dikunjungi oleh rakan-rakan, dan banyak membantu kami, dan saya harap ini biarlah berterusan, berkekalan, supaya kita menjadi satu keluarga, ya. Memang indahnya, maknanya saya bersara ni dalam dalam perasaan yang seronok, yang seronok, dan saya harap ianya terus berkekalan. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan semua dan pihak pentadbir semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurlela binti Abu Kasim, telah berkhidmat di SK Jalan 6 ni selama 13 tahun. Sebenarnya saya di bidang pendidikan ni selama 34 tahun. Lama, ya. Di sini saya ingin menceritakanlah saya pengalaman dan bermulanya saya menjadi seorang guru. Saya dilahirkan di Juasih Negeri Sembilan, berasal dari Negeri Sembilan, ayah dan ibu berasal dari sana, dan saya dibesarkan dalam keluarga guru juga. Ayah saya seorang guru bahasa Inggeris, mak saya seorang suri rumah tangga. Tapi dari dalam kandungan ibu lagi saya telah duduk di kawasan sekolah, sebab kami tinggal di kuartus guru di hujung padang sekolah, sebuah sekolah di Juasih Negeri Sembilan. Dan sekolah pertama saya ialah St. Aidan SRK St. Aidan Bahau, kampung Cikgu Hasanah. Saya bersekolah di sana hinggalah tahun 3. Kemudian saya mengikut ayah saya berpindah ke Kajang, Selangor. Tahun 4 dan 5 saya bersekolah di SK Konvent Kajang. Kami merantau lagi, berpindah lagi ke Kuala Lumpur. Tahun 6 saya bersekolah di SK Sri Putri, Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Dan seterusnya tingkatan 1 saya berpindah semula ke Semenyih, dan saya bersekolah di SM, Sekolah Menengah Engku Hussein Semenyih, hinggalah ke tingkatan 3. Selepas tingkatan 3 saya melanjutkan pelajaran ke SMT, Sekolah Teknik Bukit Piatu Melaka, dalam bidang pertanian. Selepas SPM di sana, saya meneruskan pelajaran saya ke tingkatan 6 rendah di Sekolah Menengah Kajang High School di Kajang. Semasa di tingkatan 6, saya mendapat tawaran ke UiTM Shah Alam dalam bidang business study. Jadi saya pun menerima tawaran itu, masuk ke UiTM Shah Alam. Setahun di UiTM, saya pula mendapat tawaran lagi ke Maktab Perguruan Ipoh Hulu Kintar Perak. Atas nasihat ibu bapa saya, dia kata jadi seorang guru, tugas yang mulia, tugas yang sesuai untuk seorang wanita, dan banyaklah kebaikan. Saya pun menurutlah kata ibu bapa saya, masuk ke Maktab Perguruan Ipoh Hulu Kintar, iaitu pada tahun 1984 hinggalah 1986. Saya mengambil pengajian bahasa Inggeris masa tu. Baiklah, kemudian posting yang pertama saya di sekolah SK Padang Pure di Jerantut, Pahang. Saya ditempatkan di sana selama setahun. Di sana saya pun bertemu jodoh dengan suami saya sekarang, dan selepas berkahwin saya telah mengikut suami saya ke Sibu, Sarawak. Kami pun berkhidmat di Sibu di sekolah SK Datuk Pangeran Muhammad selama 5 tahun di sana, dan saya telah dikurniakan 2 orang cahaya mata semasa tinggal di Sarawak.
Kemudian pada tahun 1993 kami pun kembali ke Semenanjung, berpindah pula ke Manjung Perak, iaitu kampung suami saya, dan kami menetap di Seri Manjung Perak lama juga, selama 14 tahun di Seri Manjung Perak, dan saya mendapat anak yang ketiga di Manjung tu. Kemudian setelah lama di Perak, tibalah masanya balik ke kampung saya pula di Selangor, di Kajang. Jadi kami pun berpindah ke rumah tempat yang sekarang di Kajang, Selangor, hinggalah sekarang saya ditempatkan di SK Seri Manjung. Itu saya telah bertugas di sini selama 13 tahun lamanya. Okay, pengalaman saya menjadi seorang guru, banyak yang indah-indah, banyak yang kenangan manis, dan kenangan pahit tu telah saya buang jauh-jauh. Saya tinggalkan di tepi pagar. Tak fikir dah, kita ambil yang manis-manis je. Baiklah, pesanan saya pada semua kawan-kawan, berkhidmatlah dengan penuh gigih, tanggungjawab, jujur, amanah, supaya kita mendapat ganjaran di dunia dan akhirat. Baiklah, saya rasa setakat ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.